So hari ini topik saya adalah new age, new approach. Maksud dia apa? Adalah alaf baru, pendekatan baru. Ya. Apa yang tengah berlaku dekat ekonomi sekarang, apa yang tengah berlaku dekat suasana dekat market Malaysia kan. Tapi sebelum itu terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nanta ya, yang duduk di bawah ni. Sebelum ni saya adalah seorang pemain bola sepak profesional. Saya mewakili skuad Perak dan sangat bertuah tahun 1998 tahun pertama saya mewakili Perak, kita menjulang Piala Malaysia tahun itu dan disebabkan kita menang Piala Malaysia, saya dijemput daripada Sultan Perak kan untuk menerima pingat. Dan yang detik yang paling hebat bagi saya adalah bila saya dihantar berlatih dekat skuad Liga Perdana Inggeris dekat Arsenal. Masa tu saya mewakili skuad kebangsaan. So adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya sebagai seorang pemain bola sepak profesional kan. Tapi detik perubahan betul bila saya mengalami cedera lutut yang sangat serius selepas saya balik dari England, saya perlu menjalani 3 pembedahan yang sangat serius disebabkan pembedahan yang 3 kali itu kontrak saya ditamatkan. So pada masa itu saya rasakan macam sekarang dekat COVID-19 kita pun mengalami krisis. Tapi masa itu disebabkan kecederaan saya pun mengalami krisis sebab apa? Saya kehilangan kerjaya saya. Saya pun tidak tahu nak buat apa. So hari ini I nak share sedikit sebanyak pengalaman saya. Kalau benda-benda macam ni berlaku, macam saya pernah mengalami krisis kesihatan disebabkan cedera, saya kehilangan kerjaya saya sampai apa pun tak ada. Sama dengan situasi sekarang dekat Malaysia. So I rasa dekat sini kan, I share dekat sini a time to reflect. Kita kena tengok balik impact daripada COVID-19. Saya just bagi anda sedikit sebanyak peristiwa yang telah berlaku dalam sebulan lebih, 2 bulan, dalam bukan hanya Malaysia tapi seluruh dunia. Satu contoh yang sangat-sangat baik dekat sini saya rasa anda semua tahu kedai buku popular tapi dekat Hong Kong actually popular punya sejarah dia sudah dekat market Hong Kong dalam 96 tahun. Dan bulan Mac 19 bulan Mac syarikat yang telah membuat perniagaan dekat Hong Kong Popular Bookstore ni dalam 96 tahun dia isytiharkan dia tutup semua bookstore dekat Hong Kong. So dia sudah tak ada bisnes dah. So apa yang saya nak tanya dekat sini kalau anda tengok di bawah sini, kalau sebuah syarikat yang sudah berada di pasaran sebanyak 100 tahun you rasa dia punya cash flow strong tak? Dia mesti cash flow dia strong kan? Sure have lah. Management syarikat ni stable tak? Dia stable. Lepas tu pernah tak mereka mengalami economic crisis sebelum ni? Pernah juga kan? Tapi kenapa syarikat yang boleh berada di pasaran selama 96 tahun boleh diisytiharkan dia tutup bisnes dia? Sebab apa? 2 peristiwa yang berlaku dekat Hong Kong. Peristiwa pertama adalah protes kepada kerajaan dalam 6 bulan. Lepas tu COVID-19 lebih kurang dalam 3 hingga 6 bulan. So semua bookstore dekat Hong Kong mereka kena buka kedai. So dia bukan buat online business, dia buka jenis kedai. So disebabkan 2 peristiwa ini, popular punya bookstore dia setahun 12 bulan dia tak boleh buka kedai, dia tak boleh menjalankan perniagaan. Disebabkan itu walaupun syarikat itu selama 96 tahun dia diisytiharkan dia tutup bisnes dia. So apa yang kita boleh tengok daripada contoh di sini walaupun banyak bisnes yang sudah ada dalam pasaran begitu lama, tapi kalau strategi kita tak ubah, cara kita menjalankan perniagaan kita tak tukar kepada cara yang lebih pada masa kini bisnes kita pun terpaksa diberhentikan. Okay, so that's the thing lah. Okay, so lagi satu peristiwa dekat sini kalau tengok ini adalah daripada Amerika Syarikat sebab apa? Sekarang COVID-19 paling serius adalah dekat Amerika Syarikat. Kematian sudah melebihi 30,000 orang. Di sini Amerika Syarikat dia ada cakap it could take about 3 years for US economy to recover from COVID-19. Mereka cakap dalam Amerika dia cakap kena ambil selama 3 tahun
baru boleh recover, baru boleh pulih daripada masalah COVID-19. Kalau anda tahu Amerika adalah satu negara yang kontrol ekonomi seluruh dunia. Kalau Amerika pun ada masalah macam ni, seluruh dunia pun akan mengalami masalah. Tapi dekat Amerika apa yang kita tengok, misalnya kata kita tengok dekat bawah sini Under Armour, I rasa anda tahu kan yang jual barangan kesukan yang sport punya brand 3 April Under Armour announce dia lay off sebanyak 6,700 employee. Lepas tu Air Canada announce dia lay off 5,100 orang. Lepas tu dekat Disneyland dekat Amerika Syarikat dia ada 43,000 employees tapi sekarang hanya 200 employees saja yang bekerja. Yang lain tak perlu kerja sebab apa, dia tak boleh buka kan. Dan macam Sephora dekat tengok dia sudah berhentikan 3,000 employees. Ini adalah satu impact yang sangat-sangat serius yang membuatkan banyak orang tak tahulah tiba-tiba sudah kehilangan kerja. Tapi itu dekat Amerika Syarikat. Apa impact dekat Malaysia? Kalau anda tengok di sini, is Malaysia really prepared for the economic fallout from COVID-19? Benda yang kita boleh nampak sekarang banyak. Saya ada satu kawan, dia ada 5 kedai. Dia buat bisnes. Bila COVID-19 hanya 3 minggu saja, dia terpaksa tutup kedai pertama. Sebab apa? Banyak bisnes mereka hanya dia ada 3 cara buat bisnes. Satu adalah buka kedai, satu adalah kita cari orang punya. Yang ketiga adalah online. Macam banyak bisnes yang kena buka kedai disebabkan kerajaan dia buat itu PKP dan kita tak dibenarkan buka kedai. So dia tak boleh janakan perniagaan tapi dia ada overhead, dia ada cost dia. So bila dia tak boleh tahan dengan cost dia terpaksa tutup. Tapi yang paling impact yang paling besar yang bila saya dengar 3 hari lepas dalam news tu, saya dari Ipoh. Ipoh ada satu hotel dipanggil Xuan Hotel. Start daripada Jun, 1 hari bulan Jun, Xuan Hotel akan officially dia akan tutup bisnes dekat Ipoh lah. So banyak hotel-hotel pun ditutup dekat Ipoh. So ini adalah satu impact yang sangat-sangat besar dalam pasaran Malaysia juga. Banyak orang mereka estimate mereka menganggarkan lebih kurang 3 juta orang akan kehilangan kerja. Okay? So sekarang dalam minda semua orang kan, our mind is not free because we worry. Banyak orang minda kita walaupun dekat rumah kita banyak masa tapi minda kita sangat-sangat bimbang. Bimbang tentang apa? Kita bimbang tentang kerja. Orang yang tengah kerja tu underemployment, kita bimbang sama ada kerja kita akan terjejas tak, akan kehilangan kerja tak. Macam bimbang tentang bisnes, orang yang tengah buat bisnes tu, mereka akan bimbang apa akan berlaku kepada bisnes saya. Atau worry about family, bimbang tentang keluarga, bimbang tentang komitmen sebab banyak orang ada loan, ada banyak komitmen kena bayar, atau bimbang tentang masa depan, atau bimbang tentang income. So banyak orang sekarang walaupun kita dalam masa PKP, kita ada banyak masa dekat rumah tapi minda kita tak bebas, tak free sebab kita ada banyak-banyak benda yang kita tengah bimbang. So hari ini apa yang saya nak share dengan anda hari ini, kalau diberi peluang, kenapa kita tidak memikir satu benda, bina satu masa depan yang worry free punya. Sebab walaupun sekarang dia ada COVID-19, tapi lepas COVID-19 mungkin masa depan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kalau kita tak betul-betul fikir tentang membina satu masa depan yang worry free, tak perlu bimbang tentang ekonomi. So that's why I selalu share dengan anda, banyak orang bila mereka tengah cari peluang, mereka hanya fokus kepada satu benda je, macam mana nak buat duit. Tapi mereka tak fikir satu benda adalah duit tu kuantiti ke kualiti. Banyak orang dia fikir I nak kuantiti, I nak duit je, I nak duit yang lebih. Tapi bila duit kita tak kualiti, maksudnya duit kita tak stable, dia tak macam pasif. Macam masa sekarang economic crisis, walaupun income kita tinggi tapi kita mungkin kehilangan income tu. Sebab apa? Kita hanya fokuskan kuantiti, kita tak fokus kualiti. So, dalam chart ini kan, ini adalah satu I rasa banyak orang tak pernah nampak tapi bagi ramai orang yang baru dalam Facebook Live atau Zoom meeting hari ini, I nak share dengan anda satu konsep dekat sini dipanggil cash flow quadrant. Dalam cash flow quadrant, kalau anda tengok di sini, dia ada 4 cara untuk menjanakan pendapatan. Dia panggil E, S, B dengan I. Tapi sebelah kiri yang E dengan S tu, E adalah employee sebagai pekerja. Walaupun saya manager ke,
general manager ke atau CEO ke, cara saya menjanakan pendapatan adalah saya perlu pakai masa saya untuk tukar duit. Kalau saya nak lebih banyak duit, I kena labur lebih banyak masa. S tu adalah self-employed, macam banyak orang yang buat berniaga kan. Sama juga, kalau kita buka kedai, kita ambil masa, tukar duit. Tapi yang sebelah kiri ni, apa yang kita bimbang adalah, kalau kita nak maintain income kita, nak terus menjanakan pendapatan, kita tak boleh berhenti kerja. Kita kena kerja sampai selama-lamanya. Bila satu hari tak boleh kerja atau tak boleh buka kedai, pendapatan itu berhenti. Maksudnya dia tak ada satu security. Tapi di sebelah kanan ni, B dengan I adalah berbeza. Business owner adalah mereka memiliki sistem yang mereka bila sudah bina network mereka, walaupun mereka tak kerja pun, mereka terus akan dapat income, dipanggil passive income. Yang last sekali adalah kita boleh membuat banyak pelaburan. Itu adalah cara. So hari ini sebelum kita memilih syarikat, kita kena faham, kita kalau nak tengok peluang, kita nak satu peluang yang bukan hanya menjanakan pendapatan sahaja. Kita nak bina satu sistem yang kita rajin 3 hingga 5 tahun, walaupun satu hari nanti kita berhenti kerja pun, pendapatan itu tak akan terjejas dan terus akan datang. Okay, so hari ini I nak sharing dengan anda satu konsep yang sangat bagus, yang apa yang berlaku dekat seluruh dunia. Mereka dipanggil adalah sharing economy. Apa dipanggil sharing economy? Misalnya kata, satu contoh. Okey, misalnya kata sekarang memang banyak orang pandu Grab lah, Grab Food, Grab Car kan. Apa yang kita buat adalah, saya ada kereta, saya ada vehicle, saya ada kenderaan. Okey, saya pandu Grab. Tapi syarikat Grab apa dia yang buat? Dia bagi saya network. Saya tak ada network, Grab ada network. So apa yang berlaku? Saya bagi perkhidmatan, Grab bagi saya network. Grab buat duit, saya pun buat duit. Tapi Grab memiliki network tu. Saya hanya macam kerja je. So dekat sini mereka cakap kan, sekarang banyak big player dekat market dan turn the network into their assets. Contoh kedua, misalnya kata anda sekarang ada rumah, ada property. Tapi Airbnb dia bagi kita network. So kita pun buat duit, Airbnb pun buat duit, tapi Airbnb memiliki network. Saya hanya memiliki income yang kecil saja. So itu bezanya. So sekarang apa yang kita nak cakap dekat sini, sekarang banyak orang mereka mesti ada apps ini dalam telefon kita. Mesti ada apps macam ni dalam telefon kita. Tapi soalannya, apa yang saya nak kongsi dengan anda dekat sini adalah, mereka cakap the most valuable asset dia cakap that any company can have is you. Maksudnya aset yang paling berharga yang boleh dimiliki mana-mana syarikat adalah kita. Kita adalah aset yang sangat-sangat besar. Sebab tu hari ini I nak konsep satu peluang kepada anda dari satu segi yang berlainan. Mungkin anda bila dengar ini syarikat ini pernah dengar pun dah dekat Malaysia lebih dari 40 tahun, tapi kita hanya tengok dari segi permukaan saja. Tapi hari ini I nak share dengan anda satu konsep yang lebih baru. Misalnya kata syarikat Amway. Okay, saya dah buat Amway dekat 18 tahun dah. Dan saya mulai bisnes Amway umur 22 tahun. Saya hanya mengambil masa part time saya bina bisnes ini selama 2 tahun dan saya boleh mencapai financial freedom. Saya dah tak kerja lebih kurang dalam 16 tahun, 17 tahun. Tapi walaupun syarikat Amway hari ini, apa peluang yang kita ada melalui syarikat ini? Senang je. Hari ini kita ada network. Sebab kita semua ada banyak kawan-kawan, saudara mara, kawan-kawan dalam Facebook, dalam Instagram, dalam social media kita. Tapi Amway bagi kita produk. Amway bagi kita produk, kita ada network. Tapi bezanya, Amway buat duit, kita pun buat duit, tapi network tu kita punya. So kita punya pendapatan makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sebab tu alaf baru, bisnes apa yang sangat bagus untuk alaf baru adalah siapa memiliki network, dia ada masa depan. Kalau kita tak memiliki network, kita mana ada masa depan? Kita hanya boleh buat duit yang kecil sahaja. So hari ini I nak share dengan anda, kalau bila anda dengar Amway kan, banyak orang mesti ada satu minda, Amway tu direct selling lah, MLM lah, meniaga larut malam lah, kena cari orang lah. Tapi hari ini saya share ini dari segi yang lebih beza daripada yang apa yang tahu. Saya ada berita baik untuk anda. Kalau anda tanya saya Amway tu apa, hari ini kita memiliki banyak jenis bisnes yang kita boleh offer. Kita bukan buat direct selling.
Misalnya kata hari ini ya, saya ada home care, saya ada business home care, saya ada business supplement, saya ada business skincare, saya ada business home tech, saya ada business e-commerce, lepas tu saya ada business cookware, lepas tu saya pun ada business F&B, saya ada business personal care, barangan yang kita pakai harian punya dengan otomotif, saya ada barangan untuk kereta, dan saya juga memiliki business weight management. So kalau anda tengok satu peluang daripada segi bisnes, yang paling penting adalah kalau misalnya kata kalau anda nak buat satu dealership untuk barangan suplemen, you rasa senang tak? Kita kena melabur banyak duit kan. Tapi hari ini dalam syarikat yang Amway ni, kita ada lebih kurang 450 jenis produk dalam banyak-banyak kategori. Anda boleh pilih apa kategori anda nak fokus. Tapi yang paling saya suka adalah dekat e-commerce yang dekat sini. Just bayangkan hari ini, walaupun saya tak keluar rumah lebih daripada 40 hari, 45 hari, bisnes saya lebih baik daripada dulu. Sebab apa? Saya bisnes platform e-commerce saya yang Amway buat tu sangat strong yang saya boleh bina di atas online saja. So ini adalah syarikat Amway. Berapa besar syarikat Amway? 390 ekar bersama dengan 250 padang bola sepak besar syarikat itu. Dan untuk pengetahuan anda, baru-baru ni syarikat Amway diisytiharkan turut tak pernah berhenti pun masih nombor 1 di dunia, menjanakan 8.4 bilion US dollar. Number 1 direct selling company. Okay, so kalau anda nak tengok satu syarikat yang anda nak bekerja sama dengan syarikat tu, jangan hanya tengok berapa duit anda yang boleh janakan untuk jangka masa pendek. Sebab banyak orang bila kita tengok kan, banyak orang dia tengok peluang, dia hanya depan, kadang-kadang kita semua pun kadang-kadang mata duitan kan, kita nak duit je. Tapi just bayangkan banyak syarikat yang datang ke pasaran Malaysia atau nak buat MLM atau direct selling, kebanyakan mereka pentingkan untuk jangka masa pendek. Tapi kalau anda tengok syarikat Amway, dia ada dia punya background dia sangat strong. Just bayangkan dia ada 800 patent, dia ada lebih daripada 100 scientific laboratories untuk buat R&D. Dia ada lebih dari 1,000 saintis. Lepas tu tengok dia ada 335 juta US dollar dia invest untuk dia punya R&D facilities untuk 6 tahun saja. Dalam last 6 years dia invested about 335 million. Lepas tu Amway sudah bayar 58.6 billion US dollar dari segi bonus dan insentif. Ini semua adalah satu berita yang sangat-sangat baik untuk satu syarikat. Sebab apa? Kalau syarikat ni mereka labur banyak duit dari segi R&D, maksudnya syarikat ni akan terus menghasilkan banyak produk-produk yang bagus untuk pasaran. Kalau produk tu dia tak boleh tahan dekat pasaran, bisnes tu tak boleh jalan. Dia tengok banyak produk macam Nokia, macam Motorola, macam Kodak semua kan. Ini semua produk kenapa sudah tak ada? Sebab apa? Mereka tak ada improve. Padahal syarikat lain tengah improve. That's why produk mereka sudah tidak diperlukan dalam pasaran dah. So, tapi yang ini yang paling excited kalau anda tengok dekat kanan sini, Amway has recently invested 70 juta US dollar untuk mobile apps. Maksudnya, syarikat Amway memiliki platform online ni bukan sekarang, dari tahun 2000 sampai sekarang, maksudnya 20 tahun dulu, syarikat Amway sudah start bina bisnes dari segi online. That's why macam sekarang kan, banyak online bisnes sekarang mengalami masalah besar. Sebab apa? Sebab mereka punya online platform tak strong macam Amway. Lepas tu produk dia tak stable. So banyak masalah mereka mengalami dalam platform online. Okey, ini saya dengan isteri saya, kita bukan cakap saja. Kita pernah dijemput melawat syarikat Amway dekat Amerika Syarikat dan kita pernah tinggal dekat Amway Grand Plaza Hotel. Right. So ini adalah sedikit ringkasan yang saya buat dekat sini. Selain kita ada 450 jenis produk kan, yang paling penting adalah produk ini semua adalah keperluan daripada pelanggan. Kita bukan pergi kongsi satu produk yang pelanggan tak perlu. Lepas tu dia punya teknologi adalah advanced, satisfaction guaranteed, ada money back guarantee. Lepas tu dia ada satu fair reward system, satu sistem ganjaran yang sangat adil. Lepas tu dia inheritable, dia pendapatan tu boleh diwariskan dan dia punya company punya support sangat-sangat kukuh. Misalnya kata contoh, dalam Amway kan sekarang kita ada banyak produk kan, tadi saya cakap kan, tapi banyak produk kita pun sangat-sangat kualiti tinggi dan dia dalam pasaran dia pun nombor 1. Misalnya kata Neutralite, vitamin kita nombor 1 di dunia. Barangan kecantikan kita top 5 in the world. Sistem rawatan air kita nombor 1 di dunia. Sistem rawatan udara
nombor 1 di dunia. Lepas tu sebab apa kita ada ladang sendiri ya, lebih kurang 6,400 acre ladang organik ya. Hanya satu direct selling company yang ada ladang itu adalah Nutrilite sahaja. Macam barangan kecantikan kita top 5. Okey, dalam direct selling kita nombor 1 di dunia. So ini adalah sistem rawatan air dengan udara ya, nombor 1. So dalam COVID-19 kita kena berterima kasih kepada syarikat Amway ya. Sebab apa? Dulu kita nak nak jadi pengedar Amway, kita kena bayar RM90. Tapi hari ini dengan hanya RM30 dah sebagai satu startup fees, kita boleh mula menjanakan perniagaan Amway dari segi online. Dan syarikat kita akan bagi kita sebanyak RM120 punya voucher untuk beli produk. So maksudnya sekarang adalah masa yang sangat-sangat baik untuk kita masuk Amway. Bila hari itu saya ada peluang untuk message Managing Director Amway Malaysia Mike Dong, dalam kurang dari 1 bulan sebanyak lebih dari 30,000 orang sudah join Amway. Kurang dari 30 hari saja. Maksudnya sekarang banyak orang tengah cari peluang. So, lepas tu bila kita sudah sign up dengan harga RM30 apa support yang syarikat bagi kita? Sekarang kita tengok now everything go digital go online 24 hours. Kita dari segi support dari digital dari online punya platform yang diberi daripada syarikat Amway sudah sangat-sangat bagus. Semua sudah disediakan. Kita terus boleh buat bisnes di online, tak ada masalah ya. Lepas tu yang paling penting adalah apa? Kita semua adalah consumer, kita semua adalah pelanggan. Just bayangkan dekat rumah, ini satu rumah kan. Just bayangkan dalam satu rumah dia ada banyak produk yang kita boleh pakai. Dan semua produk ini syarikat Amway ada. Just bayangkan hari ini kita dalam bisnes FMCG, maksudnya fast moving consumer goods. Kita dalam satu bisnes barangan harian, walaupun COVID-19 bisnes dalam segi barangan harian tak terjejas sebab apa? Walaupun COVID-19 banyak orang masih perlu pakai barangan harian. So ini adalah satu bisnes yang sangat-sangat kukuh, dia takkan terjejas walaupun ada krisis. So apa yang kita buat senang je. Dulu sebelum kita masuk Amway, kita adalah consumer, kita adalah pelanggan, kita belanja, kita hanya belanja duit. Tapi hari ini konsep baru adalah bila saya pakai produk Amway, saya dapat hasil yang baik. Saya sangat orang cakap apa, satisfied lah. Saya satisfied dengan produk Amway. So saya kongsi dengan kawan-kawan saya, dan kawan-kawan saya pun pergi beli dekat platform Amway. Tiba-tiba saya bukan consumer, saya sudah jadi prosumer, saya boleh janakan pendapatan, senang je. That's why anda tengok hari ini, siapa memiliki network, dia boleh janakan pendapatan. Itu adalah konsep prosumer. So hari ini I tak kongsi sangat mendalam tentang pelan pemasaran, tapi dalam ini chart dekat sini anda boleh tengok dalam marketing plan Amway dia ada 3% sampai 21%. Kalau 3% 250 poin. Maksudnya 1 poin bersama dengan RM4, 250 poin bersama dengan RM1,000. Kalau anda boleh bina RM1,000 punya bisnes dalam kumpulan anda boleh dapat 3%. Kalau anda boleh bina 3,000 poin, 12%. 12,500 poin, anda 21%. So misalnya kata ada satu chart yang sangat-sangat simple lah hari ini. Sebab hari ini saya tak ada ambil banyak masa share marketing plan dengan anda. Kalau anda nak lebih mengetahui tentang pelan pemasaran Amway, anda boleh tanya kepada kawan yang jemput anda masuk ke laman web hari ini. Mereka akan kongsi lebih mendalam tentang pelan pemasaran Amway. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu anda adalah kalau kita janakan satu network yang boleh capai 21% sewa producer, pendapatan kita lebih kurang daripada 4,000 hingga 7,000. Kalau kita boleh buat 3 bulan 21% sebagai gold producer, pendapatan kita lebih kurang dari dalam 15,000 ke 21,000 untuk 3 bulan. Kalau kita boleh bina 6 bulan 21% sebagai platinum, pendapatan kita dalam 60,000 setahun extra income. Kalau kita boleh bina 12 bulan 21% sebagai founder platinum, pendapatan kita boleh mencapai 130,000 hingga 150,000 setahun. So just bayangkan kita buat satu perbandingan dekat sini I ada buat perbandingan. Anda rasa tak sekarang banyak keluarga keluarga mereka memang tak cukup pendapatan mereka terhad misalnya kata sekarang banyak yang graduate, yang kerja. Sini ada 2018 ada satu chart dekat sini. Kebanyakan punya salary gaji mereka average 2,000 lebih, tinggi sikit sampai 3,000 lebih je. Tapi hari ini kita punya expenses sangat tinggi. How much do I need for a month? Tengok kita punya expenses sudah 2,000 lebih.
So maksudnya kalau hari ini ya kita hanya mengharapkan satu pendapatan saja, kita pilihan kita terhad. Tapi hari ini just bayangkan kalau anda jadi platinum dekat Amway, anda boleh menjanakan lebih kurang 60,000 ekstra setahun. Saya rasa itu memang boleh membantu anda dalam perbelanjaan anda. Anda mesti akan memiliki lebih banyak peluang lah untuk spend duit kita kan. So sini ada beberapa foto dekat sini yang macam kita pergi cari kerja kan. Kita tengok macam chemical company, macam assistant sales manager, macam marketing coordinator semua kan. Gaji mereka ini semua basic, mereka ada commission, tapi nampak tak 2,500 hingga 3,500, 1,800 hingga 3,500. Ini semua adalah gaji daripada kerja. Tapi kalau hari ini extra kita boleh janakan satu network daripada business Amway, platform Amway, kita boleh janakan lebih banyak pendapatan. Kalau anda jadi founder platinum, kalau boleh capai lebih kurang 130,000 hingga 150,000, anda just bandingkan dekat sini ya. Ini adalah semua industri sektor dekat misalnya kata government, education, health, IT, web, telekom, legal dan finance, media marketing, sales, manufacturing, service or combine. Mereka punya pendapatan tahunan semua dalam ini range lah. Just bayangkan anda hanya jadi founders platinum dekat Amway sahaja, anda pendapatan anda lebih kurang 130,000 ke atas, anda sudah melebihi semua sektor dekat sini sebab pendapatan anda lebih tinggi. Sebab itu I galakkan anda kan boleh lebih banyak mengetahui tentang platform Amway, macam mana boleh menjanakan pendapatan. Macam saya kan, saya masuk Amway umur 22, umur 24 saya jadi founder platinum. Masa itu tahun 2004, saya sudah menjanakan pendapatan sebanyak 130,000 dah. So bayangkan bila saya ada lebih 130,000 setahun kan, banyak impian boleh menjadi kenyataan. Saya boleh membuat banyak pilihan dalam hidup saya. So sebelum saya mengakhiri perkongsian saya hari ini ya, ada satu benda saya nak bagi anda tahu apa bisnes Alaf Baru adalah, if you don't learn how to get paid while you sleep, you will have to work until you die. That's why sebab itu kita kena cari satu platform yang boleh menjanakan passive income for life untuk jangka masa panjang. Disebabkan itu, sebab itu Amway mereka selalu cakap Amway ada pencen, Amway ada royalty kan. Misalnya kata dalam Amway sebagai seorang diamond intan, misalnya kata kita bina 6 kumpulan dekat sini. Satu kumpulan dia jadi 21%, dia menjanakan 50,000 punya bisnes. Ini 21% ni dia akan dapat 10,000 punya pendapatan. Tapi syarikat Amway akan ambil bisnes 50,000 tu kali 6%, sebanyak 3,000. Syarikat Amway akan bayar dekat penaja dia. Sebab apa? Ini adalah pencen untuk satu kumpulan. Bayangkan dekat Kuala Lumpur, anda kalau nak dapat RM3,000 untuk rental satu rumah kan, anda punya property aset anda kena mencecah lebih kurang RM1,000,000. Tapi dekat sini kalau ada 6 kumpulan, maksudnya saya ada 6 kondo berharga RM1,000,000 dah, saya dapat rental setiap bulan. Ini adalah salah satu pendapatan sahaja yang sangat-sangat menarik. Dan ada contoh yang sangat baik dekat sini, macam Madam Chan, dia adalah seorang intern dekat Amway, saya pun seorang intern dekat Amway. Tapi tahun 1993, bulan Mei, Madam Chan sudah meninggal dunia. Tapi dari Jun hingga Disember, dia masih ada pendapatan. Dia menjanakan 167,000 tahun 93. 94, dia sudah meninggal dunia, tak boleh buat bisnes, 200,000. 95, 317,000. Dan surat khabar ini saya yang gunting tahun 2013, Mei 26, Madam Chan sudah meninggal dunia lebih dari 20 tahun, dia tak kahwin. So memang dia tak ada anak. Lepas tu ibu bapa dia pun sudah meninggal dunia. Dia ada seorang abang dengan adik dekat Pulau Pinang. Dan dalam 20 tahun ni pendapatan semua dijumlahkan sudah mencapai 10 juta ringgit dan pendapatan ini diwariskan oleh abang dengan adik dia. Dan saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, kalau ada peluang jangan bina pekerjaan, jangan bina bisnes. Bina satu kerjaya yang boleh jadi aset. So bagi saya Amway adalah satu aset sebab apa? Ini nampak tak? 93 Madam Chan meninggal dunia 167,000. Tapi 2012 pendapatan dia RM1,000,000. Kalau benda ni bukan aset dia takkan macam ni. That's why kalau just bayangkan kalau kita rajin pun tak banyak dalam seumur hidup, kita hanya boleh rajin dalam 20 tahun ke 30 tahun. Kenapa kita tak pilih satu kerjaya yang benda tu boleh jadi aset, yang satu hari bila kita berhenti, pendapatan akan terus datang, pendapatan akan terus berkembang dan pendapatan itu boleh kita diwariskan kepada generasi kita, ya. Dan hari ini anda boleh tentukan berapa income yang anda nak untung berapa, anda boleh decide. Tapi yang paling penting hari ini kita ada Studio FC. Okey, Studio FC. Kita kena terima kasih kepada Abang Harun dengan Kak Murni, Double Diamond dekat Studio FC.
ini abang tengok walaupun abang ni handsome tapi tengok income dia lagi handsome. Pendapatan sehari 6,000 sehari. Anda just bayangkan dalam Studio FC ada satu pemimpin yang begitu hebat yang boleh buktikan pendapatan ini boleh dicapai melalui platform Amway dan bagi pengetahuan anda, Abang Harun dari Petronas tapi sekarang sudah full time Amway sudah banyak tahun dah. Dan sini ada semua counsel dari Studio FC ada banyak diamond-diamond yang berpengalaman dekat sini dan kita memang dalam gabungan ini telah menolong banyak-banyak kawan menukar cara hidup dekat sini. Ini adalah semua pemimpin dekat Studio FC dari macam-macam latar belakang tapi melalui platform Studio FC mereka semua pun boleh berjaya bersama-sama ya. Dan ini adalah kumpulan Studio FC lah. So, hari ini selain itu Studio FC memiliki banyak business center seluruh Malaysia. So, kalau anda join dengan organisasi Studio FC, anda ada support, anda ada banyak support seluruh Malaysia di mana tempat-tempat ini memang ada tempat bisnes, ada office untuk anda boleh pergi belajar atau hantar pengedar-pengedar anda pergi meeting dekat sini ya. So hari ini last but not least untuk menutup perkongsian saya hari ini, satu benda saja saya nak share dengan anda. Jangan hanya tanya macam mana nak buat duit. Anda kena tanya macam mana nak capai financial freedom. Sebab apa? Betul-betul hati kita peace of mind bukan kita ada banyak duit. Hati kita peace of mind sebab apa? Kita tak payah worry, kita tak payah bimbang tentang pendapatan kita sebab pendapatan kita sudah terjamin. Dan jangan hanya nak buat duit saja. Tanya kepada diri anda, are we creating more time? Ada tak kita menjanakan lebih banyak masa? Banyak orang ada duit tapi tak ada masa. Kalau anda nak banyak masa, anda kena bina network. Hanya melalui platform network, anda boleh meningkatkan masa anda. Anda baru ada lebih banyak masa untuk meluangkan untuk keluarga-keluarga atau buat benda yang anda suka. Okey? Hari ini, bila anda dengar peluang ni kan, yang paling penting adalah anda kena tanya diri anda, you have to be open-minded once about your dream lah. Anda kena open-minded sekali untuk impian anda. Sama ada anda nak berubah ke atau anda nak still the same. Itu masih terpulang kepada anda. Tapi bagi saya, kalau hari ini ada peluang untuk berubah sekali untuk kehidupan yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih baik untuk keluarga kita atau impian kita, kenapa kita tak bagi kita satu peluang untuk menukar, to change. So dengan itu, saya rasa perkongsian saya hari ini mungkin mesti boleh bagi anda sedikit sebanyak inspirasi tentang alaf baru Amway sekarang dan perkongsian saya sampai di sini saja. Saya serahkan mic saya kepada MC kita hari ini, Beroleh. Terima kasih.